Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Sofia Nur Solihatun bersama anda selama 1 jam dalam 999, program nombor 1 mengenai jenayah di Malaysia. Malam ini, kami bersiaran dari Sekatan Jalan Raya, Persiaran Surian bersama anggota polis IPD Petaling Jaya. Saudara, cubaan pendatang asing tanpa izin membolosi perairan negara terus dipatahkan. Namun, operasi kali ini lebih mencabar buat kru 999 dan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia kerana berhadapan dengan fenomena awan rendah dan hujan lebat. Wartawan Tun Hizami Hashim bersama laporannya penceroboh Pulau Langkawi. Perairan Pulau Langkawi dikesan menjadi pintu masuk kepada tekong laut untuk menyelundup pendatang asing tanpa izin. Kalau kita lihat trek kemasukan pencerobohan biasanya adalah pada waktu awal pagi. Pemantauan udara dengan menggunakan helikopter Agusta Westland AW139 dilaksanakan seawal jam 6 pagi untuk mengekang kemasukan parti. Penugasan kali ini jelas mencabar kerana kami berdepan dengan hujan lebat dan fenomena awan rendah yang mengganggu aliran angin. Jam kini menunjukkan pukul 6.50 pagi dan dapat dilihat fajar mula menyising di ufuk timur, dan sebenarnya keadaan seperti inilah yang diambil kesempatan oleh tekong laut untuk membolosi perairan negara dengan membawa migran secara haram, dan mereka juga dilaporkan sanggup mengupah nelayan tempatan untuk bersubahat melakukan kegiatan ini untuk mengambil imigran daripada bot mereka ke bot nelayan sebelum memasuki Pulau Langkawi. Sejak perintah kawalan pergerakan dilaksanakan, 15 buah aset milik APMM dikerah untuk mengawal, melindung dan menyelamat perairan negara bersama agensi penguasaan lain. Kita sentiasa melaksanakan operasi bersepadu dengan agensi-agensi lain termasuk DIDM, UPM. Kita melaksanakan ataupun memantau pergerakan kapal-kapal daripada perairan luar antarabangsa lah. Tempoh PKP ini memang kita tugaskan ketiga-tiga aset itu 24 jam di laut. Tiada hari tanpa aset. Kerjasama padu antara pihak APMM bersama Tentera Laut Diraja Malaysia berjaya menggagalkan cubaan sebuah bot yang membawa ratusan parti sebelum membolosi perairan Pulau Langkawi. Lebih membimbangkan, kesemua parti ini dikuatiri pembawa wabak COVID-19 yang boleh mengancam nyawa rakyat Malaysia. Hampir sejam penerbangan ini, sebuah daripada helikopter milik APMM mendarat di atas kapal milik DIDM di perairan sempadan antara Malaysia dan juga Thailand, dan terus menunjukkan kerjasama di antara kedua negara ini dalam menjaga perairan sempadan antara Malaysia dan juga Thailand. Menurut juruterbang Lieutenant Komander Maritim Muhammad Azrul Saidi, penugasan membantas jenayah di laut lebih efektif dengan perkongsian maklumat, aset dan kepakaran antara pihaknya bersama agensi lain. Selama ini kita terbang di laut, kita menghubungi aset-aset yang seperti kapal-kapal daripada Tentera Laut dan kapal-kapal daripada Maritim Malaysia sendiri. Kita mengkoordinasi latihan seperti itu adalah sebagai satu langkah keselamatan dan langkah kecemasan sekiranya berlaku di laut. Setelah membelah langit biru,
Kini kami menyeberangi perairan Kedah dan Perlis seluas lebih 8,500 batu nautika persegi dengan menaiki bot kilat bagi menjalankan pemeriksaan ke atas bot para nelayan. Bulan Ramadan tidak menjadi penghalang buat anggota MMN dalam menjaga kedaulatan perairan negara. Malah, operasi dan juga kawalan diperketatkan dan dipergiatkan dengan menempatkan 65 anggota di 2 buah kapal yang kini berada di tengah-tengah lautan dalam menjaga perairan antara Malaysia dan juga Thailand. Dan bot yang dianggotai oleh 6 anggota mengawal perairan Perlis dan juga Kedah. Lesen, dokumen diri dan bot para nelayan diperiksa bagi memastikan mereka tidak bersubahat dalam sindiket penyeludupan migran secara haram. Lesen ada lah. Ada? Ada kira alhamdulillah lah. Kira boleh. Inilah. Boleh kita tengok lesen. So ini adalah lesen yang dikeluarkan oleh Jabatan Perikanan lah. Nelayan-nelayan yang mempunyai lesen perikanan sahaja yang boleh melaksanakan aktiviti. Selain daripada tu memang tidak dibenarkan langsung. Termasuk juga dengan aktiviti sport fishing ataupun rekreasi lah. Dari segi lesen tak ada masalah apa. Cuma orang panggil keselamatan tu. Keselamatan macam jaket apa. Jaket dah. Okey, sepatutnya kena pakai lah. Para nelayan juga diberi amaran agar tidak bersekongkol dalam kegiatan penyeludupan parti kerana jika sabit kesalahan, mereka boleh didakwa mengikut Akta Anti Pemandangan Manusia dan Anti Penyeludupan Migran 2007. So itu body certificate, maknanya setiap kali kita buat pemeriksaan, kita akan submit satu borang, maknanya kita telah membuat pemeriksaan ke tempat tersebut. Kalau kata kita sebagai pengurusan kita sentiasa buat pemeriksaan. So lepas ni kalau kita ada aset-aset lain yang datang periksa, maknanya okey, kita dah ada. Maknanya reset telah pun diperiksa. Siasatan lanjut mendapati sindiket penyeludupan migran ini mengenakan bayaran hampir RM15,000 bagi setiap seorang parti untuk urusan kemasukan ke Malaysia. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Kedah dan Perlis, Kapten Maritim Zulinda Ramli, kesemua parti yang ditahan akan dikuarantinkan selama 14 hari sebelum dikenakan tindakan undang-undang. Setakat ini kita telah menahan lebih kurang 490 orang parti dan juga kita telah merampas 2 bot. Pihak kami memang sentiasa mengekalkan kawalan di perairan negara. Penugasan aset-aset ni juga selalunya pada bulan Ramadan memang kita tingkatkan. Walaupun kita tahu semua ataupun petugas ataupun pegawai dan anggota yang mengalami orang kata sedikit cabaran yang tinggi lah semasa bulan puasa tu, tetapi penugasan tu tetap dilaksanakan. Selain itu, 2 tekong darat yang menjadi dalang dalam urusan keluar masuk parti juga berjaya ditahan di sekitar Kedah pada pertengahan April lalu. Tujuan mereka hanya satu, untuk memasuki perairan Malaysia walau apa cara sekalipun. Mereka ditahan dan diserahkan kepada Jabatan Imigresen Malaysia dan bot mereka akan disita untuk tindakan selanjutnya. Fiz Zami Hashim bersama juru kamera Rosli Abdul Rahman, 999. Pingsan sebelum terjatuh ke dalam sungai. Itu detik terakhir seorang remaja lelaki ketika memancing bersama rakannya di Kubang Gerian, Kelantan. Sementara itu, di Damansara, Selangor, seorang wanita maut apabila kereta yang dipandunya terjunam masuk ke dalam longkang besar. Kedua kejadian lemas ini dalam tragedi 999. Aktiviti memancing 2 sahabat berakhir dengan tragedi apabila seorang daripadanya lemas setelah terjatuh ke dalam sungai. Kejadian berlaku di Kampung Pauh Panji, Kubang Gerian, Kelantan. Dalam kejadian pada jam 4.30 petang itu, mangsa Nik Adam Syamri Abdul Rashid, 18 tahun, dipercayai pingsan secara tiba-tiba sebelum terjatuh ke dalam sungai. Rakannya yang juga saksi kejadian mendakwa kejadian berlaku dengan pantas apabila mangsa tidak mengadu sakit atau menunjukkan apa-apa perubahan. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Baru, ACP Abdul Rahim Daud, pemeriksaan awal ke atas badan mangsa mendapati tiada kesan pergelutan. Hanya luka di bahagian dagu dikesan dan dipercayai berpunca daripada geseran permukaan benteng simen di tepi sungai itu. Mayat kemudian dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru untuk dibedah siasat.
Persoalan mengenai identiti pemandu bangkai kereta yang ditemui di sebuah longkang berdekatan Damansara, Selangor akhirnya terjawab. Selepas hampir 20 jam pencarian, mayat seorang wanita ditemukan lemas selepas dipercayai dihanyutkan arus deras. Mayat ditemukan sejauh 15 km dari lokasi kejadian. Sebelum itu, kereta yang dipandu mangsa dipercayai terbabas dan menjunam ke dalam longkang ketika melalui jalan utama berhampiran Prima Damansara. Menurut pihak Bomba Selangor, usaha mencari dan menyelamat SAR digerakkan 24 anggota di sepanjang lokasi berdekatan sehingga ke laluan sungai di Sungai Buloh dan Paya Jaras. Isytiharkan bahawa Felda Jengka 17 Perintah Kawalan Keselamatan Lokaliti KPDN HEP berdepan cabaran hebat untuk memantau stok barangan tak kala negara melangkah masuk fasa keempat Perintah Kawalan Pergerakan. Lebih merisaukan apabila rakyat mula bimbang berkenaan stok barangan terutama sekali ketika musim perayaan dan bulan Ramadan. Saksikan laporan pemantauan barangan bersama wartawan Faizal Murad. Bagi memastikan tiada kepincangan stok barangan, KPDN HEP Selangor sentiasa turun padang bagi memastikan pemantauan berterusan. 999 mengikuti ops tinjau yang dijalankan di sebuah pasar raya di Shah Alam bersama pengarah KPDN HEP Negeri Selangor, Muhammad Zikril Azan Abdullah. Dua cabaran perlu didepani pihak berkuasa pada ketika ini, khasnya KPDN HEP dalam memantau barangan di pasaran. Pertama, musim COVID-19 dan kedua, persiapan umat Islam menyambut Ramadan pada ketika ini. Apakah tindakan tuntas mereka yang digerakkan pada saat ketika ini? Sejak bermula tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, pelbagai aduan diterima menimbulkan kekecohan. Ada yang menaikkan harga barangan secara melampau. Tidak kurang juga yang mengawal stok barangan asas sehingga menimbulkan kebimbangan masyarakat. Tapi sekarang ni pun dia orang dah kurang panic buying lah. Panic buying dia orang dah tengok dah semua lambakan banyak kan. Tinjauan di pasar raya ini mendapati stok barangan mencukupi. Malah setiap pembekal telah bersedia dengan perancangan awal, khususnya PKP fasa keempat dilaksanakan dalam bulan Ramadan. So far, akomodat sebanyak yang mungkin lah. Stok kepada pengguna untuk setiap pasar raya kami. Jadi berkelan tidak masalah mencukupi. Alhamdulillah, so far tak ada masalah. So cuma nak tanya tentang supplier. Limitation untuk item-item tertentu untuk customer. Adakah barang ni fast moving atau macam mana? Kenapa diletakkan seri item per customer? Kita melihat kepada stok yang kita ada dan juga keperluan semasa pengguna. Macam contoh tadi tuan tengok dekat bahagian kelas ataupun kita letakkan limit 3 untuk setiap customer. Memandangkan sekarang bulan Ramadan, ramai pengguna-pengguna yang beli stok tepung. Jadi untuk make sure benda ni dapat spread out, jadi kita letakkan sedikit limit supaya benda ni dari stok boleh senang. Betul. Meskipun kes positif COVID-19 kian berkurangan, namun keselamatan diutamakan di setiap kedai dan pasar raya. Rata-rata pengguna ditemui 999 menyokong usaha tegas pihak berkuasa dalam melakukan kekerapan pemantauan sehingga menjelang Syawal nanti. Di peringkat KPDN HEP, kita memantau pada setiap hari, kita memantau agar tidak berlaku panic buying yang berkenaan dan juga barangan-barangan tersebut mencukupi bagi keperluan setiap hari kepada pengguna. Dan kita memang melaksanakan tugasan pada setiap hari walaupun pada musim pada bulan Ramadan ini. Dan kita harapkan supaya peniaga-peniaga ini memang sepatutnya mereka mematuhi arahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam kawalan-kawalan harga, kawalan barangan yang tertentu, dan pihak pengguna pula memberi kerjasama kepada kita membuat aduan
sekiranya berlaku ketidakpatuhan peniaga terhadap perniagaan yang telah mereka laksanakan. 999 menemui Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Alexander Nantalinggi, mengulas lanjut mengenai pembelian barangan di musim kritikal. Menurutnya, tindakan tegas akan diambil sekiranya terdapat pembekal dan penjual cuba mengeksploitasi harga barangan. Bagi pihak kementerian, kita memang ada penguatkuasa yang respon dengan secepat mungkin kepada apa saja aduan. Jadi kita ada akta yang kita kata kawalan harga barang dan anti pencatutan tahun 2011 ya. Dan dengan bekalan kita ada juga akta yang begitu lama sudah sedia ada, iaitu bekalan barang tahun 1961 dulu kita dah ada undang-undang tu untuk kita menangani masalah peniaga-peniaga ataupun mana-mana pihak yang tidak beretika ataupun menjalankan perniagaan yang tak betul lah. Menurut Datuk Alexander lagi, masyarakat perlu akur dengan pembelian terhad di ketika ini. Sehingga Syawal nanti, kerajaan memberikan jaminan stok barangan yang mencukupi, namun mengesyorkan kepada masyarakat supaya berbelanja secara berhemah. Mungkin tidak serupa dengan tahun-tahun yang tiada wabak COVID-19 ini. Jadi dengan itu kita perlulah menyesuaikan diri ataupun cara kita berbelanja, ya. Itu saya berharap sangatlah kita jadi pengguna yang lebih bersetari. Bayangkan situasi ini, Makcik Kia ke sebuah pasar raya untuk membeli barangan keperluan Ramadannya, dan sebaik tiba dia mendapati kebanyakan barang telah pun habis dan bertindak memuat naik status serta gambar di laman sosial miliknya dan mendapat perhatian rakan-rakan yang seterusnya mencetuskan pembelian panik. Masyarakat tidak perlu ambil cara tentang apa yang dilihat di media sosial. Sebaliknya perlu yakin dan juga percaya tugas penguatkuasa, khasnya KPDN HCP, memastikan barangan kekal sehingga Syawal nanti. Laporan Faizal Murad untuk 999. Saudara, Perintah Kawalan Keselamatan Lokaliti atau PKKL di kawasan Felda Jengka 17, Maran Pahang masih diteruskan. PKKL dilaksanakan sejak 8 April lalu setelah 2 kes positif COVID-19 dikesan. Wartawan Haziq Hamid menyelami norma baharu kehidupan masyarakat di kawasan itu. PKKL dilaksanakan dengan kekuatan 69 anggota daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Maran dengan kerjasama Jabatan Pertahanan Awam dan Jabatan Sukarelawan Malaysia RELA. Kita pun telah isytiharkan bahawa Felda Jengka 17, ya, kita isytiharkan sebagai Perintah Kawalan Keselamatan Lokaliti, iaitu PKKL, ya, yang telah beroperasi mulai 8 April 2020 sehingga pada 28 hari bulan April 2020. Ini memandangkan ada 2 kes positif dan melibatkan penduduk yang ramai, iaitu lebih kurang dalam 2,400 orang. Penekanan terhadap pemantauan secara menyeluruh di kawasan terbabit dijalankan selama 24 jam. Tidak kira dalam keadaan kepanasan maupun hujan, anggota Ibu Pejabat Polis Daerah Maran dengan kerjasama anggota RELA dan APM tetap mengambil tindakan tegas mengawal laluan pintu masuk ke arah Felda Jengka 17. Selain jalan pintu masuk Jengka 17, 7 laluan tikus menuju ke Bandar Jengka turut ditutup serta-merta. Dari sini kita lihat, dari sini jarak lebih kurang dalam 500 meter. Dia boleh dah tembus ke laluan jalan besar. Ini adalah salah satu laluan tikus daripada 7 laluan tikus yang ada di Felda Jengka 17. Ketika melakukan rondaan, kami mendapati penduduk di sekitar kawasan ini akur terhadap perintah yang dikeluarkan. Satu masa
untuk membeli di dalam kedai-kedai runcit dan sebagainya. Berlebihan tidak dibenarkan. Sila patuhi SOP dan penjarakan sosial. Terima kasih. Bagi Nur Faizah Roslan, anak jati Felda Jeng ke-17, sambutan bulan Ramadan kali ini agak berbeza daripada tahun sebelumnya. Lalu kalau kita time bulan puasa, kita keluar kan, beli barang, dapur apa semua. Tapi Alhamdulillah lah, nak puasa ni diorang ada hantar bantuan. Alhamdulillah lah setakat tu. Lepas tu anak-anak lah tanya, tak ada, raya tak ada ke ibu? Cakap, tak tahulah lagi macam mana kan. Harapan saya sebelum raya ni, minta-mintalah COVID ni cepat berakhir. Saya harap tentulah semua seluruh negara harap macam itulah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anggota polis, JDRM, rela semualah menjaga kawasan kami ni. Sementara itu, Ibu Pejabat Polis Daerah Maran turut menjalankan sekatan di 7 laluan alternatif bagi pengguna jalan raya. Kita mempunyai tim strike force tangkapan yang terdiri daripada pegawai Jabatan Siasatan Jenayah dan juga pegawai dan anggota daripada Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik secara 24 jam dan sebagainya. Dengan kekuatan seramai 873 anggota penguatkuasa, pelaksanaan PKP di daerah Maran ini jelas memberi impak yang berkesan. Sepanjang tempoh PKP, IPD Maran telah berjaya menahan seramai 23 individu yang melanggar peraturan-peraturan pencegahan penyakit berjangkit 2020. Nasihat saya kepada seluruh warga daerah Maran termasuk Bandar Jengke, stay at home, pray for us. Sayangilah keluarga anda. Anggota penguatkuasa khususnya daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Maran sentiasa memperkukuhkan aspek mental dan fizikal bagi menempuh norma baharu kehidupan, apatah lagi ketika bulan yang mulia ini. Dahulunya diberi nikmat merasai sinar sang surya, kini terbatas akibat wabak yang berbisa. Babak kesusahan dan kepayahan anggota sudah dipaparkan. Persoalannya, sejauh manakah ia mampu memberi kesedaran? Haziq Hamid, 999. Lagi tak ada? Ha? Kau unit mana? 74? Kau sebelah apa? Sebelah 67? Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Seorang lelaki yang buat pertama kalinya cuba menyeludup dadah menggunakan kereta ditahan pihak polis. Sekaligus berhadapan hukuman gantung dengan rampasan pil yaba yang bernilai 1.4 juta ringgit. Selanjutnya dalam kes 999. Seorang lelaki ditahan bersama dadah jenis pil yaba bernilai kira-kira 1.4 juta ringgit di Kampung Kubang Pak Ali, Pasir Mas, Kelantan. Dadah terbabit ditemui di dalam kereta yang dipandu suspek ketika pemeriksaan pihak polis dari Batalion 9, Pasukan Gerakan Am PGA. Didapati di bahagian belakang, di belakang tu, 2 kotak besar berwarna biru putih dan 2 kotak kecil berwarna coklat, di mana di dalamnya terdapat 70 bungkusan plastik luksina berisi pil-pil kemerahan dan kehijauan yang kita syaki ianya dadah jenis pil yaba. Jadi anggaran dadah tersebut berjumlah 140,000 biji pil dengan anggaran beratnya lebih kurang 16.17 kilogram. Berusia 27 tahun, suspek mendakwa baru pertama kali melakukan kegiatan penghantar dadah.
Bekalan difahamkan diambil dari Tumpat untuk dihantar ke Rantau Panjang. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pamer seragam polis dalam kenderaan untuk lepasi pemeriksaan. Seorang lelaki, 27 tahun, dengan pelbagai rekod lampau berkaitan jenayah dan narkotik ditahan. Syabu dan pil Eramin 5 bernilai lebih RM10,000 ditemukan bersama suspek dirampas dalam sebuah sekatan jalan raya di Anjung Indah, Barat Daya, Pulau Pinang. Di daerah Barat Daya, kes ini merupakan kes kelima yang melibatkan pengedaran dadah ataupun memiliki dadah oleh individu yang disekat di sekatan jalan raya. Modus operandi dipercayai lelaki ini telah menggantung vest PDRM, beret ataupun peralatan polis ini diletakkan di dalam kenderaan seolah-olah untuk mengabui pihak keselamatan bahawa diri beliau adalah seorang daripada anggota keselamatan. Pemeriksaan lanjut mendapati peralatan PDRM terbabit milik sepupunya yang pernah bertugas sebagai sukarelawan simpanan polis Diraja Malaysia namun sudah ditamatkan perkhidmatan sejak 2 tahun lalu. Malah, kegiatan suspek menggunakan seragam PDRM untuk aktiviti pengedaran dadah juga tidak diketahui oleh sepupunya. Selain itu, pihak IPD Barat Daya turut berjaya menumpaskan sindiket memproses air ketum apabila sejumlah hampir 2,000 bungkus air ketum berjaya dirampas. Dalam operasi jam 1 pagi di sebuah rumah di Taman Iping, Batu Maung, 5 lelaki ditahan. Hasil siasatan, sebungkus air ketum dijual RM5 dan sindiket mampu mengaut keuntungan sehingga RM25,000 seminggu sejak 2 bulan lalu. Sementara itu, pasukan polis Marin Labuan juga berjaya menyita 2 buah lori 10 tan yang membawa lebih 100,000 tin minuman keras tanpa lulus cukai di Pekan Menumbuk. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Mazli Mazlan, 2 lelaki tempatan berusia 33 tahun dan 40 tahun ditahan untuk membantu siasatan. Rampasan keseluruhan bernilai ringgit Malaysia RM7,427,760. Pada titik ini telah berlaku 5 kes penyeludupan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1 Akta Kastam 1967. Sebuah rumah banglo di Bukit Tambun, Pulau Pinang diserbu. Ekoran dijadikan sebagai lokasi membungkus dan menyimpan pelbagai jenis dadah. Menurut Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Sahabuddin Abdul Manan, 5 ahli sindiket termasuk seorang wanita ditahan kerana disyaki aktif dalam kegiatan ini sejak 3 bulan lalu. Kesemua dadah yang dirampas boleh digunakan anggaran untuk 15,000 orang lebih. Nilai keseluruhan dadah ialah RM55,497. Selain itu, pihaknya juga berjaya menahan seorang lelaki bersama pelbagai jenis dadah di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Nilai keseluruhan dadah adalah RM717,896.43. Tempoh reman selama 7 hari. Kedua-dua kes ini disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lagi tak ada? Ha? Kau unit mana? 74. Kau sebelah apa? Sebelah 67. Berpakaian ala tentera, kononnya ingin melepasi sekatan jalan raya. Namun, cubaannya itu gagal untuk mengaburi mata pihak berkuasa. Minggu lalu, seorang lelaki berpakaian separuh celoring ditahan di sebuah sekatan jalan raya di Jalan Ceras, Kuala Lumpur. Dalam kejadian sekitar jam 3 petang itu, suspek gagal mengemukakan identiti mai tentera atas alasan tertinggal di tempat kerja. Tengok IC. Masih ada.
Rezi tak ada? Ha? Keadaan semakin mencurigakan apabila pemeriksaan mendapati bahawa lelaki terbabit bukanlah anggota pasukan tentera seperti yang didakwa. CO 74 Ramizi. Tarmizi. Bukan. Helah tidak menjadi. Rupa-rupanya suspek memiliki barang terlarang iaitu dadah. Kes disahkan oleh Ketua Polis Daerah Ceras, ACP Muhammad Mohsin Muhammad Zun. Ramai yang ditahan di blok ni. So ni pun cubaan nak menyamar bagi pejabat awam lah. Actually kita alert. Dan kita memang buat 100% check. Hasil serta lanjut dan serta awal mendapati suspek ini sebenarnya dia bawa barang yang dipercayai dadah. Kita jumpa lebih kurang 14 paket plastik yang dipercayai dadah jenis heroin. Itu anggaran berat lebih kurang 23 gram. And then kita juga jumpa lebih kurang 0.99 gram methamphetamine. Okey, ada dengan dia lah. Okay, bila kita buat urine, dia positif methamphetamine dan amfetamin. Mengenakan pakaian ala tentera, dipercayai modus operandi yang digunakan oleh suspek untuk melakukan jenayah mengedar dadah di kawasan sekitar. Ini memang dia kerja pun tak ada. Dia ni seorang penganggur lah. Daripada sesuatu awal lah, kita tengok lebih kurang 2 bulan suspek ni terlibat lah dengan aktiviti pengedaran dadah ni. Dan jika 2 bulan, meaning that lebih kurang tempoh PKP ni. Kita pun tengah siasat daripada mana dia dapat pakaian seragam ni lah. So suspek ditahan di lokap Balai Polis Ceras dan siasatan di bawah Seksyen 39B atau dadah bahaya, Seksyen 12.2 atau dadah bahaya, Seksyen 15.1A atau dadah bahaya dan Seksyen 170 Kanun Keseksaan kerana menyamar sebagai pejabat awam. Hamba keluar barang apa tu? Kasut awam. Sehingga kini, video terbabit nampaknya telah mencecah hampir 1 juta tontonan di laman sosial Facebook. Meskipun kadar jenayah semakin menurun sepanjang PKP, namun terdapatnya segelintir individu yang masih melakukan perkara yang tidak sepatutnya dan perkara sebegini dikritik oleh Encik Yi. Boleh kongsikan pendapat apabila melihat dan menonton video tersebut? Saya rasa tak setujulah, tak sepatutnya buat macam tu kerana dia menyamar sebagai frontliners, sebagai tentera kan. Frontliners umpama sebagai hero negara mengedar dadah, saya rasa janganlah ambil kesempatan ini kerana dadah merosokkan negara juga kan. Okey, ini bukan kali pertama lah saya tengok kerana banyak orang masa MCO sekarang, banyak orang pun mengambil kesempatan menyorok macam rokok ke yang barang-barang yang tak bagus lah. Manakala bagi Encik Saifuddin, perbuatan menyamar sebagai penjara awam jelas mencabar pihak berkuasa. Mungkin Encik Saifuddin kongsikan pendapat berkenaan video ini. Yang kes yang berlaku macam ni kan, jadi menyusahkan orang lain lah. Dia menyamar sebagai anggota tentera kan, untuk melepaskan diri daripada sekatan PKP. Konon-kononnya dia boleh lepas. Tapi tentera kita, anggota polis itu, dia boleh baca punya gerak-geri seseorang tu. Kan, sebagai dia orang terlatih. Bila ditahan oleh pihak berkuasa, tengok macam mana dia boleh trace. Kan, itu sebab tentera kita, polis kita memang terbaik lah. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena hormat pada undang-undang. Dan saya mohon kepada masyarakat untuk kekal berada di rumah, sabar, tabah. Kita mampu untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19 ni. So yang tak ada tujuan yang kecemasan, yang munasabah, please stay at home. Please stay at home. Suspek telah dituduh di Mahkamah Magistrate Jalan Duta Kuala Lumpur Jumaat lalu dengan 7 pertuduhan. Selain dadah dan menyamar sebagai penjawat awam, antara kesalahan lain termasuk memiliki gari dan melanggar peraturan-peraturan pengawalan dan pencegahan penyakit berjangkit 2020. Gerakan semua dikawal. Anda boleh suka-suka datang masuk. Ya. Masuk, you balik, you boleh duduk di
sepadan. Pemantauan kemasukan bot asing ke perairan negara terus diperketatkan. Tanpa sebarang keperluan mendesak atau kecemasan, bot asing diarah untuk pulang ke negara asal mereka, termasuk di perairan Sandakan, Sabah. Rondaan bersama pasukan polis Marin Sandakan dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia mengesan sebuah bot jenis kumpit memasuki perairan Sabah. Pemeriksaan mendapati bot asing terbabit baru saja tiba di sini bagi melakukan pemindahan barang atau transshipment. Kerahkan semua dikawal. Anda boleh suka-suka datang masuk. Ya. Kena balik. Maksud you balik, you boleh tunggu di punya sepadan. Dan mereka matilah. Yang mana kumpul-kumpul ini tidak boleh masuk ke Sabah ini sehinggalah perintah kawalan pergerakan ini tamat. Dan kami juga menasihati semua penambang supaya menghadkan pergerakan mereka untuk memasuki bandar Sandakan ini. Kalau nak masuk pun perlulah mempunyai tujuan yang mendesak, contohnya untuk mendapatkan rawatan perubatan, untuk mendapatkan bekalan makanan. Kalau sekiranya tak ada apa-apa rasa kukuh, kita arahkan ke Amrin atau pimpinan yang berkawal di perairan ini untuk mengarahkan mereka balik. Akur dengan arahan berkait COVID-19, bot asing kemudian berpatah balik ke negara mereka dengan diiringi bot pasukan ronda. Rondaan di perairan sempadan antarabangsa dipertingkatkan oleh pasukan polis Sandakan. Ekoran dikesan menjadi laluan masuk oleh penceroboh asing yang dikhawatiri pembawa wabak COVID-19. Pemantauan di program Perumahan Rakyat PPR Taman Harmoni ini turut disertai Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamid. Kita dah kena pasti beberapa laluan yang digunakan oleh penyudup, yang mana laluan itu telah kita kena pasti dan kita telah koordinat bersama agensi keselamatan lain, terutamanya pihak Marin dan juga PGH untuk mengawal laluan-laluan tersebut bagi mengelakkan mereka ini cuba memasuki daerah Sandakan secara haram. Menurutnya lagi, 64 individu telah ditahan di Sandakan sejak PKP dilaksanakan pada pertengahan Mac lalu. Kami juga menasihati semua penambang supaya menghadkan pergerakan mereka untuk memasuki bandar Sandakan ini. Kalau nak masuk pun perlulah mempunyai tujuan yang mendesak, contohnya untuk mendapatkan rawatan perubatan, untuk mendapatkan bekalan makanan. Itu sajalah yang boleh kita benarkan. Kalau sekiranya tak ada apa-apa rasa kukuh, kita arahkan ke Amrin atau pimpinan yang berkawal di perairan ini untuk mengarahkan mereka balik. Pemantauan Ops COVID-19 ini akan diteruskan dan dipergiatkan dengan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasa lain bagi menjamin keselamatan penduduk setempat. Menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perkembangan indeks jenayah memperlihatkan aspek positif sejak pelaksanaan PKP. Kadar jenayah di seluruh negara menunjukkan penurunan sebanyak 70% sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 18 Mac lalu. Seorang pesara polis mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan mendatangkan kecederaan dan menakutkan jirannya pada 13 April lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 326 dan 506 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara antara 7 hingga 20 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 24 Jun nanti. Seorang buruh didenda RM1,100 oleh Mahkamah Magistrate Kangar kerana mengeluarkan kata-kata kesat terhadap anggota tentera dan mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 20 April lalu. Dia melakukan kesalahan terbabit ketika ditahan di sekatan jalan raya di Kuala Perlis.
Kes didakwa mengikut Peraturan 11/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Seorang penjaja di kompaun dan barang niaganya disita selepas diberi amaran oleh Majlis Bandaraya Alor MBAS supaya tidak berniaga di sekitar Jalan Kuala Kedah. Dia yang berusia 50 tahun, antara 11 penjaja di kompaun MBAS dalam Ops Penjaja Ramadan bagi mengesan peniaga langgar PKP. Kesemua penjaja yang melanggar arahan akan dikompaun mengikut Seksyen 109 Akta Kerajaan Tempatan 1996. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Seperti biasa, sebarang aduan ataupun laporan berkenaan kegiatan jenayah boleh disalurkan ke laman sosial rasmi 999 seperti tertera. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Elakkan berada di tempat awam sekiranya tiada keperluan. Duduk di rumah. Sebelum melabuhkan tirai, saksikan rakaman kru 999 berbuka puasa bersama Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, ACP Nik Ezani Muhammad Faizal dan anggotanya yang melaksanakan penugasan Ops COVID-19 di sekatan Jalan Raya, Kota Damansara. Saya, Sofia Nur Solehatun, mewakili tim penerbitan 999 mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.